Assalamualaikum dan salam sejahtera buat sekalian penonton Nona. Mira doakan agar semua berada dalam lindungan rahmat Yang Maha Esa. Ibu bapa adalah cerminan buat anak-anak untuk mengorak langkah hidup. Selaku orang tua, kita wajar menunjukkan contoh teladan terbaik untuk mereka menjadi lebih cemerlang. Asuh dan sayangilah anak-anak bagai menatang minyak yang penuh demi memberi kehidupan yang sempurna asalkan tidak merosakkan mereka. Terus setia bersama kami kerana Nona, inspirasi wanita buat semua. Menarik di Nona minggu ini. Tengok ayah lah main sukan ni. Dari situ macam minat. Ayah dia dah ajar macam mana skill. So far daripada awal penlibatan mereka, tak pernah mengalami kecederaan yang sangat serius. Macam lebam-lebam sikit tu normal lah. Bila saya hadap sesuatu cabaran, I'll take it as a lesson yang I rasa akan jadi lebih manis. Tiny house ni merupakan satu rumah yang kecil-kecil dan yang mempunyai desainnya tersendiri. Aktiviti lasak berbasikal gaya bebas BMX dan motocross bermula sekadar hobi ketika di usia remajanya. Namun kemahiran Muhammad Nur Azril diasah sehingga dia berjaya mewakili Malaysia dalam pelbagai pertandingan sejak 2007. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Setelah mendirikan rumah tangga bapa kepada 5 orang cahaya mata ini, tekad untuk melatih anak-anaknya supaya mengikut jejak langkah yang sama. Segala kemahiran dan teknik dicurah bagi meneruskan kesinambungan pencapaiannya. Malah 4 anak perempuannya semakin mahir dalam menguasai sukan yang didominasi kaum lelaki ini sehingga berjaya memenangi beberapa kejohanan. Gemar berkongsi video aksi sukan lasak berbasikal di media sosial membuatkan Muhammad Nur Azril Muhammad Nur 40 tahun mendapat perhatian umum. Sokongan yang diberikan menaikkan semangatnya untuk mara ke peringkat yang lebih tinggi sehingga berjaya mewakili Malaysia berentak bersama jago dunia di Sukan X Games Korea pada tahun 2005. Nama saya Azril. Saya terlibat dalam sukan BMX ni dari umur 17 tahun hingga sekarang lebih kurang dalam 25 tahun. Dia terjebak dari sahabat-sahabat saya iaitu Rudy, Megak dengan Faizal. Dari situ dia orang beli BMX, saya cuba-cuba terus berminat, terus join. Saya start kira dari 17 sampai umur 24. Lepas tu saya mendirikan rumah tangga, saya stop sekejap. Saya sambung balik bila umur dalam 28 atau 9 macam tu. Setelah mendirikan rumah tangga bersama pasangannya Siti Fairuz Abdul Rahman, 36 tahun, Azril mahukan anak-anaknya pula mewarisi minat dan hobi ini sehingga mencapai tahap yang membanggakan keluarga. Masa tu petang-petang saya main basikal, saya bawa anak. Masa tu saya training, dia macam nak belajar naik basikal. Lepas tu macam saya ajar dia boleh naik, lepas tu dia macam ikut saya pergi pertandingan apa semua kan. Dia tengok orang main, lepas tu dia macam minat nak main. Lepas tu saya tak terlintas lagi nak macam bagi dia main, perempuan kan nak first kan. Lepas tu dia try basic trick, berjaya juga untuk buat. Dari situ dia minat, terus dia teruskan lah sampai sekarang. Okey, ada satu pertandingan di Sungai Petani, kakak dia masuk. Lepas tu adik dia tengok, adik dia lepas tu balik dari pertandingan tu cakap, "Papa, saya pun nak main lah macam kakak." Dari situ semua berminat nak main, saya pun ajarlah dia orang main. Nampak mudah kan? Tapi sebenarnya kemahiran gaya bebas ini memerlukan ilmu dan kemahiran yang mencukupi dan paling penting utamakan keselamatan. Hati ibu yang sentiasa kasih terhadap insan yang tersayang pasti merasa bimbang akan keselamatan anak-anak yang mencuburi sukan berbasikal lasak. Aktiviti ini tidak terlepas daripada kebarangkalian berlakunya kecederaan. Namun, Siti Fairuz akur akan minat suami dan anak-anaknya. Pada awalnya memang saya risau sebab anak-anak perempuan. And then kalau berlaku apa-apa yang serius, saya pun macam takutlah. Tapi sebab ayah dia dah ajar macam mana skill, kalau nak jatuh, kita just buang je basikal apa semua. So far daripada awal penlibatan mereka, tak pernah mengalami kecederaan yang sangat serius. Just macam lebam-lebam sikit tu normal lah. Macam tu je lah.
Kemahiran mereka berjaya mendapat perhatian orang ramai. Selain terkenal di media sosial, mereka sekeluarga juga sering diundang untuk membuat persembahan di majlis sekolah dan secara tidak langsung telah menarik ramai lagi untuk menyertai sukan ini. Cikgu dia tak tahu pun dia main BMX yang sukan lasak ni sebab perwatakan dia sangat berbeza dekat sekolah dengan dekat rumah. And then sebab dia girlish, and then tiba-tiba main sukan lasak. So suddenly bila cikgu dia tahu, alright, masa hari sukan kanak-kanak, cikgu dia panggil untuk satu family buat show dekat sekolah. Dari situlah adik-adik satu sekolah semua tahulah penglibatan dia dari sukan BMX ni. Jantina bukanlah penghalang buat Nur Airin Sofia Muhammad Nur Azril, 15 tahun, melibatkan diri dalam sukan yang diminati oleh ayahnya. Walaupun sukan lasak ini didominasi oleh golongan lelaki, Airin membuktikan bahawa jika seseorang itu mampu bersabar dan sedia untuk belajar, maka tidak mustahil untuk melakukannya. Time tu tengok ayah lah main sukan ni. So dari situ macam dah jadi macam minat sebab ayah selalu bawa pergi kom, pergi mana-mana lah bila dia ada kom. So tiba-tiba saja try, ayah bagi try. Lepas tu ayah buat basikal, dari situ macam saya macam minat sukan tu, macam sukalah sukan ni. Menjadi anak sulung penting untuk menggalas tanggungjawab serta memberi contoh terbaik kepada adik-adiknya. Selain sentiasa memberi tunjuk ajar, Airin turut menjadi rujukan adik-adiknya dalam melakukan setiap gaya bebas baharu yang mereka pelajari. Dalam basic-basic tu saya ajar bila diorang dah macam dah boleh basic tu, ayah akan ajarlah semua trik-trik diorang nak buat. Dulu rasa mega spin yang paling pusing tu macam bagi saya susah lah. Tapi sekarang macam hari-hari training dah rasa senang. Dan sekarang tengah belajar skill macam Mexical, dia pusing juga tapi dia main trik belakang. Sukan lasak berbasikal BMX atau basikal motocross ini menjadi antara sukan kegemaran remaja kerana bentuk basikalnya yang kecil dan ringan memudahkan mereka untuk melakukan pelbagai gaya bebas yang diidamkan. Anak-anak yang baru mula berjinak-jinak mencuburi bidang ini lebih seronok untuk melakukannya. Sebab saya ni jenis yang tukar-tukar basikal. So macam dia susah jugalah nak buat trik tu sebab dia main tukar-tukar. Buat tu macam saya dah reti basic tu tapi macam rasa susah juga lah. Semangat dan keyakinan yang dibina oleh adik-beradik ini membuahkan hasil apabila mereka pernah beberapa kali memenangi pertandingan gaya bebas basikal BMX dan kerap kali mendapat tempat pertama. Untuk memberi lebih motivasi, Azril akan memberikan basikal baharu kepada anak-anaknya jika mereka berjaya memenangi sebarang pertandingan maupun hanya berjaya mempelajari kemahiran baharu. Pencapaian anak nombor 1, 2, 3 masa National Championship, 1, 2, 3 anak dapat. Yang tu kira pencapaian terbaik lah untuk family kita orang. Gaya bebas basikal BMX ini sudah lama bertapak di Malaysia tetapi jarang mendapat sambutan daripada keluarga dan kanak-kanak kerana dianggap sebagai sukan lasak dan bahaya. Tidak salah untuk mencuba kerana sukan ini boleh memberikan pengalaman yang mencabar tetapi menyeronokkan terutamanya buat golongan kanak-kanak. Untuk masa depan saya mengharap kanak-kanak lain macam berminat untuk bermain BMX ini. Lepas tu untuk anak saya mengharap diorang teruskan mewarisi bakat yang ada ni untuk terus mempromosi sukan BMX ini di Malaysia. Selain memperoleh keuntungan, ternyata hobi juga boleh diwarisi serta membentuk hubungan lebih erat sesama keluarga. Semoga kisah Azril sekeluarga mampu membuka mata masyarakat untuk berkongsi hobi dan tidak takut mencuba aktiviti lasak bersama yang tersayang. Bukanlah calon orang, nona zaman sekarang.
Rumahku, Syurgaku. Home of Ours adalah milik pasangan jurutera dan pensyarah yang berlokasi di Shah Alam, Selangor. Amir Hafiz Izzuddin, Amir Sharifuddin dan isterinya, Dr. Nurul Izrini Ihsan sepakat memilih konsep contemporary Islam moden dalam hiasan kediaman keluarga mereka. Selain itu, pemilik rumah 2 tingkat ini mengaplikasikan rekaan lantai terbuka demi keselesaan penghuni dan tetamu yang berkunjung. Terasa tenang dengan sentuhan rona warnanya yang damai, diolah bersama dekorasi kufi tak kala melangkah masuk ke kediaman ini. Bergelar anak seni bukanlah sesuatu yang mudah. Pemilik nama Dayangku Faratiwan Adenil Awang Kusairi atau lebih dikenali sebagai panggilan Faye Kusairi turut merasai pahit manis dalam industri. Kini Faye memilih untuk memperlahankan karier seninya kerana mahu memberi lebih tumpuan kepada keluarga. Selepas melahirkan anak ketiganya, dia mula berjinak-jinak dalam dunia perniagaan makanan. Naluri seorang ibu membuatkan dia menolak segala stigma negatif masyarakat terhadap peralihan kariernya. Nona mendekati selebriti ini dalam berkongsi liku-liku kehidupannya. Kau buat apa? Minum air. Kenapa? Lain kali, jangan buat hal. Dengar cakap aku. Anak kelahiran Sarawak ini popular dengan drama bersiri 7 Hari Mencintaiku. Faye Kusairi telah mencuburkan diri dalam dunia lakonan sejak 10 tahun lalu dan lebih sinonim dengan watak antagonis di mata penonton. Pada mulanya masuk dalam industri seni ni melalui casting. Tapi punca saya masuk casting tu sebenarnya tournament badminton. Saya saya punya dad is a badminton coach. So dia coach untuk Umi Aida. So Umi Aida ada satu competition untuk selebriti dengan pegiat seni. So bila dia nak saya join, so dia kata you pergi casting, you masuk casting and make sure you boleh berlakon apa semualah. So masuk properly lah. Saya masuk I remember it was Ahmad Idham punya production masa tu. And dia juga pengarah. So saya pergilah audition tu. So then dia tengok video tu lah. Umi Aida tengok video tu, you boleh berlakon lah sebenarnya. Dia was like, macam malu, I actually camera shy. Apa jenis tu pun I takut, I ada stage fright. But apparently masa tu I tak tahu, maybe I comfortable. Then I boleh buat audition tu. Then I landed a role in a film. So daripada sana ada production nampak saya punya talent. Then it bloom after that lah. Ibu bapa memberikan sokongan penuh sejak Faye mula mencuburkan diri dalam bidang lakonan sehingga dia berjaya meraih anugerah atas bakatnya. Tapi yang paling saya rasa manis tu bila menang anugerah lah. Bila menang anugerah tu maksudnya kita dapat recognition kan. So saya ada habit of collecting trophies. So this is my first trophy yang dalam industri ni lah. It was 2017 anugerah telenovela, alhamdulillah. Itulah yang paling manis lah buat saya buat masa ni lah. Saya seorang yang bila saya hadap sesuatu cabaran, I'll take it as a lesson yang I rasa membawa I kepada satu tempat yang lebih better. So bagi I, benda yang dikatakan pahit ke apa ke, saya tak rasa dia baik. Saya sentiasa rasa benda tu akan jadi lebih manis. Tu saya orang yang macam tu. Jadi saya tak ada memory of benda yang pahit. Bukan sahaja mempunyai bakat lakonan, malah Faye juga meminati bidang seni suara dan pernah mengeluarkan single bertajuk Kau Biarkan. Kau biarkan aku bersendirian, menantikan kau kembali. Semalaman terkenangkan dirimu, mengalir air mataku membasahi pipi. Memilih untuk berehat daripada dunia seni, Faye kini menjalankan perniagaan makanan berhampiran kediamannya. Keputusan yang dibuat adalah supaya dia dapat menumpukan lebih masa bersama keluarga. Perniagaan nasi ayamnya terinspirasi daripada anak sulungnya yang gemarkan hidangan enak ini. Bila I mengandungkan anak yang 3,
ada rasa teringin nak meniaga F&B. Sebelum ni saya ada meniaga benda lain. So bila saya rasa macam teringin nak buat sesuatu, masa saya pregnant tu, saya cakap, buat F&B macam best je. Maybe orang tak ada jual nasi ayam. Jual aku nasi ayam I cakap kan. So memang kata, boleh lah you try. Dia cakap macam tu je. So lepas bersalin je, I terus kuatkan semangat. I berdoa banyak-banyak supaya memberanikan diri untuk berniaga. So I did not wait. Habis je pantang. Dan I rasa macam okey kot modal ni. So terus pergi MPAJ, buat semua benda, ambil injection semua. Terus buka. I tak ada fikir panjang. Diberi kekuatan, Alhamdulillah buka dia. Dan Alhamdulillah sambutan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, dan penduduk sini pun they like lah my nasi ayam. I get a lot of regulars juga, Alhamdulillah. So sampai sekarang saya berniaga. So Alhamdulillah, saya pun dah ada ilham untuk how I want to expand, what's my plan, semua dah ada. Suami dan anak-anak menjadi sumber kekuatan Faye untuk terus bersemangat mengusahakan perniagaannya. Hari-hari makan nasi ayam. I panggil dia CEO. Balik sekolah pun nasi ayam, pagi petang siang malam nasi ayam. I don't feed him nasi ayam, but dia memang akan request nasi ayam lah. My husband macam mana pun dia very supportive in anything I do. Daripada I berlakon sampai ke expanding my dalam bidang seni, racing sampai ke berniaga pun dia very supportive. So dia akan bagi I perspektif yang I tak nampak. Bagi I dia punya support is different angle yang sebab dia lagi berpengalaman, dia lagi mature lah. So dia akan bagi I nasihat on okay, kalau you do this, you should feel this way, jangan bagi harapan tinggi sangat, just rendahkan diri. Ini benda-benda banyak benda positif daripada dia lah. And then bila saya berniaga, dia tolong buat masa ni, dia jaga anak, so saya boleh berniaga dengan tenang. Lepas tu kalau pergi beli barang pun dia offer untuk pergi beli barang instead of me. So, dia nak rehat dekat rumah, cukupkan rehat lah. So dia very supportive lah. Actually my whole family, extended family, friends yang jauh-jauh yang datang daripada Seremban pun ada balik, memang supportive. Everybody was very supportive. So Alhamdulillah, I'm very 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 thankful. Gemarkan cabaran, suatu ketika dahulu Faye juga pernah aktif dalam sukan permotoran sebagai pemandu drift yang lebih sinonim dengan lelaki. So bila ada kursus go-kart yang dianjurkan masa tu rakan muda, so I masuk with my brother, and then I tak tahu masa tu dia buat selection untuk state. So I was selected. Then I was selected. My talent was bloom from there. So ada manager racing yang nampak, so dia bagi exposure from there. And then bila going into car racing, it was 2012. Masa tu ada opening untuk female driver punya position. So I tried. Sebab kena audition, kena go for a lots of stages. So I also masuk. Masa tu ultra racing team, untuk ultra racing team. Then dia punya pioneer was Leona Chin. She's a professional drifter. So I partner dengan dia lah. Then daripada sana sampai sekarang, sampai I think sekarang I dah rehat beberapa tahun. Last I race I was with Proton R3. That was 2019. Yang bulat tidak akan datang bergolek, yang pipih tidak akan datang melayang. Faye sentiasa berfikiran positif dan berusaha untuk mencapai segala impiannya. Bagi Faye, setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Kami mau ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab support kami dari bidang seni sampai ke racing, sampailah kami berniaga kita. So always support kita anak Sarawak. Dan always stay tuned on my social media for more updates, okay? Laluan kehidupan setiap insan tidak sama. Walaupun Faye kini kurang berkecimpung dalam dunia seni, diharapkan Faye terus berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi serta bahagia bersama keluarga. Selain persekitaran yang positif, pembesaran anak-anak bergantung pada pemilihan makanan yang betul. Air tangan ibu sentiasa menjadi pilihan terbaik untuk bekalan anak-anak ke sekolah. Hidangan burger ayam popcorn dengan hiasan watak kartun pasti lebih istimewa. Hasnawati Yahya berkongsi resepi menarik ini bersama sajian koktel buah-buahan dengan pulut, ilham minuman tradisional Korea. Pemanis mulut huace ini amat sesuai dijadikan sebagai hidangan minum petang maupun ketika cuaca panas.
petang ni kita nak minum apa Roti jala nak? Tak nak lah, dah selalu. Dah biasa kan? Kita buat burger lah. Tapi Mama buat yang comel-comel. Yang comel-comel? Okey, jom. Hai semua penonton Nona, saya Wati. Hari ini saya nak share resepi burger chicken popcorn yang comel untuk anak-anak di rumah. Jom mulakan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat burger ayam popcorn adalah roti, roti bun, serbuk roti, tepung gandum, tepung ubi, bawang merah, bawang putih, serbuk penaik, garam, lada hitam, lada putih, dada ayam, telur, coklat masakan, salad, tomato, mayonis dan susu segar. Yang pertama, kita nak potong roti. Okay, roti kita potong kecil-kecil. Masuk dalam penyisar. Kemudian tuang susu. Okay, masukkan ayam. Ayam pun kita dah potong cube macam ni supaya mudah untuk kita kisar nanti. Kemudian masuk lada hitam dengan lada putih. Kemudian masukkan garam. Kisar bahan-bahan tersebut sehingga halus dan sebati agar ia mudah dibentuk. Kemudian masukkan tepung ubi pula. Kemudian masukkan serbuk penaik. Okey, sambung kisar sehingga halus. Dan lepas kisar, dia akan jadi macam ni dan kita boleh bentuk untuk karakter yang kita nak lah. Okay, kita boleh buat bentuk muka kucing. Okay, ni untuk telinga dia. Chicken popcorn tadi, kita nak celup dia dalam tepung. Ni untuk kita salut dengan breadcrumb lah. Kemudian celup dalam telur. Okey, sekarang kita masukkan chicken popcorn dalam oven. Kita potong roti, belah dua dulu. Bagi membuat burger kelihatan lebih menarik, hiaskan bersama mayonis, tomato dan salad mengikut cita rasa masing-masing. Boleh guna coklat masakan lah. Hiaskan ia dengan karakter kucing, lukiskan mata, hidung dan mulut menggunakan coklat masakan. Boleh letak 2 ataupun 3 chicken popcorn ni. Chicken popcorn kita dah pun siap. Selamat mencuba. Sekarang kita nak buat dessert, huace pula. Bahan-bahan untuk membuat pencuci mulut huace pula adalah air batu, susu yogurt berperisa strawberry, air soda, pewarna makanan, tembikai, anggur, tepung pulut, susu pekat dan garam. Kita sediakan tepung pulut untuk buat berbola dan kita nak buat karakter kucing juga. Dan sekarang kita masukkan gula dengan garam. Masukkan air secukupnya untuk buat dough. Menggaul dough menggunakan tangan lebih memudahkan proses membentuk. Kita ketepikan dulu tepung ni. Dan kita ambil yang untuk letak pewarna koko tadi. Yang ni saya letak pewarna koko. Kita uli adunan tadi. Ini yang pewarna hitam tadi ya. Gaul tepung yang telah diletakkan pewarna makanan sehingga rata sebelum membuat bentuk seperti kucing. Pastikan lapik atas kertas ni supaya dia tak melekat nanti masa rebus. Uli tepung kemudian letakkan mata, hidung dan mulut kucing sebelum merebusnya. Masuk susu yogurt. Susu yogurt ni boleh pakai apa-apa perisa pun. Macam sekarang ni saya guna perisa strawberry. Kemudian kita masuk air karbonat. Boleh guna apa-apa perisa juga, soda ataupun lemon.
Kita masukkan susu pekat. Ni optional lah. Kalau nak rasa manis sikit boleh tambah lah. So, boleh masukkan buah tembikai. Okay, untuk resepi huace ni wajib kena ada buah tembikai. Dan buah sampingan dia tu kita boleh letak apa-apa buah pun. Buah boleh tambah juga masa kita nak minum nanti. Kemudian saya tambah anggur hitam. Akhir sekali, letakkan berbola berbentuk kucing yang telah siap direbus di atas hidangan huace. Hasil huace dan anda boleh cubalah di rumah. Kedua-dua resepi ini amat menarik untuk dijadikan hidangan ketika minum petang. Selain enak, menu ini juga pasti menjadi kegemaran anak-anak dan seisi keluarga kerana hiasan karakternya yang comel. Walau apa jua jenama yang digayakan, keyakinan menjadi pakaian utama dalam memberi kesan personaliti buat si pemakai. Selain keselesaan, pemilihan warna dan potongan rekaan juga menjadi nilai tambah pada penggayaan. Jenama Lurazas Rauna lahir ketika pencarian pereka baru pada tahun 2018 melalui sebuah acara fashion di Kuala Lumpur. Label ini kini tampil dengan koleksi bertemakan siluet yang memupuk rasa pemerkasaan dan ekspresi diri tanpa batasan. Rekaannya boleh digayakan oleh perempuan mahupun lelaki. Saksikan idea terjemahan pereka ini dalam Lensa Gaya. Industri fashion tanah air sentiasa dahagakan hasil seni daripada pendatang baharu yang memberi elemen malas segar dalam rekaan. Kehadiran pereka Lurazas Rauna dalam dunia fashion tempatan membawa kelainan ekoran pengalamannya sebelum ini. Lurazas Rauna actually before ianya dilahirkan, saya bekerja dengan Sezi Falak. Sezi Falak Kuala Lumpur, in-house designer lah. So macam Sezi dia very active dalam fashion industry. Lepas tu dia pula masuk KL Fashion Week. So from there I macam dia macam okay, why don't you try masuk competition whatever ni. So macam dia memberi galakan lah untuk saya. Bila kita masuk competition, kita bukan seorang. So kita dalam kita dalam 500, paling ramai 300. So supporting tu tak ada. So bila dengan Sezi dia sangat membantu. Lepas tu dengan Andrew KL Fashion Week, the founder KL Fashion Week pun dia kata just be yourself, yakin dengan apa yang anda buat. So macam tu, the next year tu diorang buat pertandingan dan I start masuk lah. So start situ, walaupun tak menang, I dapat experience how to build my own brand lah. Berbanding jenama lain, pereka ini gemar bergerak sendiri dalam menghasilkan rekaannya. Waktu yang diperlukan untuk menghasilkan sesebuah koleksi memakan masa selama beberapa bulan bergantung pada rekaannya. First collection tu yang I bawa adalah dia bertemakan satu video klip daripada overseas. Nama penyanyi ni adalah Brooke Candy. Brooke Candy dia punya video klip Paper or Plastic. Kalau kita tengok video klip kan dia ada macam under dekat. So from under dekat tu mungkin dia naik kuda, I naik okey, apa outfit kita naik kuda. So daripada inspirasi setiap daripada scene tu I dapat inspirasi dan jadilah satu collection dalam 6 tak silap, 6 atau 8. Rekaan terbaru miliknya bertemakan siluet, diinspirasikan daripada muzik video artis antarabangsa iaitu Madonna. Koleksi ini juga turut dipersembahkan di pentas peragaan Minggu Fashion Kuala Lumpur yang lalu. I buat Madonna Frozen music video. Actually itu adalah kesinambungan daripada I punya collection competition KL Fashion Week juga, daripada I ambil daripada Sajak, Ahmad Said, The Dead Crow. From The Dead Crow tu, dia punya face dia, I ambilkan je satu collection.
Seiring dengan tema, koleksi ini boleh digayakan oleh perempuan maupun lelaki mengikut konsep suai padan pilihan. Apa yang lebih menarik, mereka ini juga berkebolehan menghasilkan aksesori kepala yang sesuai dipadankan bersama busananya. Oh, colour tu memang I 100% from music video tu. Macam kalau you nampak macam I pakai ni, like warna coklat ni adalah warna tanah sendiri yang dalam video klip tu. Lepas tu kita ada warna hitam dan ada warna dark blue. Starting from that, I dapat inspirasi untuk colour lah. I banyak memainkan detailing dan pattern manipulated. So one of them is like gathers. You can see dekat dia punya sleeve ni memang banyak paneling, banyak you see kan from the side banyak paneling. And then kita sambung sekali dengan gathers dia. Lepas tu bawah dia lagi ada elemen gathers. Dia punya body tu very simple. But the detailing yang memainkan peranan untuk baju tu lebih wow. Keselesaan adalah kunci utama buat setiap rekaan. Walaupun busananya sedikit sarat dengan pelbagai hiasan kain beropol, ia masih kelihatan seimbang dengan kandingan warna-warna bumi yang mendamaikan. Best untuk material tu, I prefer first yang I akan ambil tahu adalah pasal keselesaan. Kalau you buat baju cantik mana pun, megah mana pun tetapi keselesaan tiada, sekarang nowadays people like bukannya macam I nak pakai ni sekali je, I nak pakai untuk tempat lain. So macam keselesaan tu sangat penting lah. So you boleh pakai nak pergi jalan atau you nak pergi streetwear ke fashion show whatever, you boleh. Cuba memberi sedikit kelainan pada rekaannya, mereka ini mencantumkan helaian pakaian lama untuk dijadikan busana yang menarik. Konsep kitar semula ini adalah taruhannya bagi menghargai bahan-bahan terbuang dengan menjadikannya sehelai pakaian. Goal I sekarang ni, kalau boleh kita boleh nampak banyak pembaziran dekat fast fashion. Why don't we create something that kita boleh pakai balik, macam kita pergi dekat kedai pakaian terpakai dan kita create balik kita punya style atau fashion. So, I rasa daripada situ, dia boleh mendorong dan mengajar kita macam mana untuk menjadi more professional dalam fashion dan juga jadi seorang yang menggunakan apa yang ada untuk menjadikan sesuatu yang baru. Macam you dead, something like that and then you come alive. Rekaan label ini diharap dapat membuka mata buat pelopor fashion tanah air. Selain mengalu-alukan lebih ramai lagi pendatang baharu, ia cuba membawakan konsep lestari fashion ini ke dalam industri. Lari seketika daripada kesibukan kerja dengan bercuti bersama keluarga tercinta sememangnya melapangkan fikiran. Waktu rehat yang berharga ini amat penting bagi memastikan individu tenang dan terus bersemangat mengharungi kehidupan yang penuh cabaran. The Halt Taiping Tiny House merupakan sebuah lokasi penginapan menarik di Taiping, Perak yang berhampiran landasan kereta api lama Simpang Halt. Pemiliknya Muhammad Rizwan Zainuddin dan Siti Nurhanis Hamdan memilih rona biru muda dan putih yang segar sebagai warna temanya sekaligus menjadi sorotan lensa media sosial. Reka bentuk rumah yang bertemakan minimalis ini cukup unik dan menarik buat pengunjung. Beroperasi sejak April 2023, cetusan idea dan konsepnya terinspirasi daripada pengalaman pemilik ketika bercuti di dalam maupun di luar negara. Sebenarnya The Halt Taiping ni terletak di Kampung Simpang Halt. Kampung Simpang Halt ni dalam satu daerah di Taiping. Idea dan konsep ni berasal apabila kami banyak pergi bercuti di luar-luar negeri daripada Perak ataupun di luar negara, kawasan-kawasan yang kita pernah lawati. Contohnya di Kundasang, di Jogja, di Bali, dan kita kumpulkan segala idea yang ada untuk kita bina di sini. Jadi apabila kita sendiri sukakan tempat yang cantik, yang tenang, yang aman, kita ambil konsep-konsep tu semua kita bawa ke sini. Berkenaan dengan color, kami memilih biru kerana biru merupakan warna yang tenang, damai dan menyenangkan. Tidak perlu pergi bercuti jauh kerana suasana lokasinya mempunyai aura seakan melancong di luar negara. Malah hiasannya yang minimal tetapi menarik pasti menjadi tempat kegemaran anda untuk bersantai seisi keluarga.
Untuk design dia, sebenarnya kita banyak ambil daripada English, tiny house English konsep. Untuk konsep dalaman pula, kita lebih kepada minimalis. Minimalis ni maknanya kita kurangkan perabot-perabot khas untuk betul-betul orang nak berehat dan tidur. Sebab tu kalau kita tengok, banyak yang kita design, banyak yang outdoor, bertujuan untuk orang nak bersantai, orang nak relax, tenang macam tu. Di setiap rumah kita, memang kita ada sediakan 6 ke 8 orang boleh masuk. Bermaksud, bawah kita sediakan 2 katil single dan atas 2 katil queen. Bermakna, untuk satu family boleh masuk 6 ke 8 orang termasuk kanak-kanak. Tempat kita juga adalah mesra OKU, bermaksud kalau ibu bapa yang mana tak sihat, yang mana berkursi roda, kita punya keluasan tu memang boleh masuk untuk satu kursi roda. Jadi boleh masuk direct. And then untuk tandas kita pun memang kita ada sediakan satu facilities. Yalah, kadang orang tua, kadang orang tak sihat kan. Jadi dia ada tempat untuk berpaut. Jadi kami di sini kami sediakan benda tu, mesra OKU. Percutian adalah satu terapi untuk menenangkan jiwa setelah penat bekerja mahupun menguruskan keluarga. Pilihan lokasi penginapan yang menarik akan membuatkan percutian anda lebih bermakna dan kekal dalam memori kenangan. Untuk di bahagian belakang, kita memang sediakan kawasan parkir kereta lah. Bermakna kalau gas-gas kita yang datang, kereta semua akan parking di belakang. Lebih selamat dan juga di bawah pengawalan CCTV. Untuk bahagian belakang ni juga, memang kita sediakan macam satu camping site. Maksudnya, mana ibu bapa yang memang sukakan situasi bercamping, jadi amat sesuai untuk diorang datang, buka kemah diorang. Sebab ada sesetengah family, memang diorang suka outdoor activity. Diorang buka camping, buka meja healing, jadi amat sesuai untuk bagi mereka yang menggemarkan aktiviti-aktiviti outdoor. Tempat penginapan kami memang saya sediakan 2 cafe bar, bermaksudnya outdoor bar ni, so diorang boleh lepak-lepak sampai ke pagi. Di situlah diorang nak berkongsi cerita kasih sayang masa dulu, macam mana kenal kawan-kawan sekelas dan sebagainya. Memang tempat kita sediakan untuk pengunjung-pengunjung buatkan aktiviti-aktiviti outdoor. Selain dapat meninjau keunikan destinasi pelancongan sekitar Taiping, pengunjung juga boleh melakukan pelbagai aktiviti bersama keluarga ketika menginap di sini. Lokasi ini juga sering menjadi pilihan kerana ianya strategik dan tidak jauh dari bandar. Antara aktiviti yang guest boleh lakukan di tiny house kami ni, kami ada menyediakan swimming pool di tengah-tengah antara 2 bangunan tiny house kami lah, di mana kedalamannya dalam 1 meter bersamaan dengan 3 kaki yang dia sesuai dengan kanak-kanak lah, dan ibu bapa juga boleh mandi. Selain daripada itu, kami juga ada menyediakan permainan tradisional seperti congkak, carom, dart dan damaji, di mana guest yang datang boleh mainlah, luangkan masa mereka dengan bermain permainan-permainan yang kami sediakan ni. Selain daripada itu, guest juga boleh buat aktiviti BBQ, di mana kami ada sediakan tempat lah untuk mereka bakar-bakar ayam perapan yang kami sediakan untuk tambahan lah jika mereka nak buat. Setiap guest yang booking dan bermalam di tempat kami akan sediakan breakfast secara percuma lah. Jadi waktu pagi tu bila parents nak tengok anak-anak mandi pool, diorang boleh bersantai lah dengan menikmati breakfast yang kami sediakan. Jadi mereka tak perlu keluar untuk mencari breakfast di luar. Tempat penginapan kami sebenarnya apa yang menariknya adalah ia lebih kepada konsep outdoor fotografi. Maknanya kalau diorang yang penggemar OOTD, diorang memang sangat-sangat memilih kawasan yang macam ni. Sebab sekarang kan orang suka bergambar, upload di media sosial, memang ada daya tarikannya yang tersendiri yang berbeza dengan tempat-tempat lain. Percutian yang manis bukan bermakna harus berkunjung ke lokasi mewah atau melangkau sempadan yang jauh, tetapi bagaimana masing-masing dapat menghabiskan masa dengan tenang di destinasi pilihan. Luangkan sedikit masa anda dan ambil kesempatan untuk menimba pengalaman sambil bercuti. Kelahiran cahaya mata bagai sebuah lembaran putih bersih yang perlu dicorakkan dengan sempurna. Amanah yang tidak ternilai ini mesti dibentuk menjadi generasi hebat dunia dan akhirat. Namun, pelbagai ujian pasti muncul tatkala membina jati diri Khalifah Allah ini.
Persoalannya, adakah anak yang degil atau ibu bapa yang kurang sabar dalam mendepani ujian ini? Ketahui panduan terbaik buat ibu bapa dalam mengasuh anak-anak bersama Ustaz Muhammad Zarifi Haji Muhammad Daud dalam segmen Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang degil ke atau kita yang kurang sabar perempuan? Itu topik kita. Saya faham sangatlah. Saya sebagai seorang bapa dan saya juga dikurniakan seorang anak istimewa. Kemudian isteri pula bekerja kan. Jadi sudahlah di pejabat kita penat bekerja, balik rumah tiba-tiba anak-anak kita buat perangai pula. Ya salam kan, menangisnya, bergaduh sesama adik-beradik. Jadi kadang-kala menyebabkan kita ibu ayah ni jadi kurang sabar, asyik marah-marah je kan, suara tinggi. Mari kita melihat apa kata Al-Quran tentang anak-anak. Dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya harta-harta kamu dan anak pinak kamu adalah fitnah. Ya, anak pinak yang Allah Taala kurniakan kepada kita, anugerahkan kepada kita, itu merupakan ujian bagi kita. Jadi bila sebut ujian, kita kena banyak bersabar. Mari kita belajar akhlak Rasulullah SAW dalam menyantuni kanak-kanak. Baik saudara, fakta yang cukup menarik. Sayyidina Anas, ya, Anas ni seorang sahabat Nabi, dia telah duduk dengan Rasulullah begitu lama tempohnya, sejak dia kecil lagi. Dalam riwayat kata sekitar 10 tahun. Baik, apa kata Sayyidina Anas? Anas kata, selama 10 tahun aku duduk dengan Rasulullah. Selama itu Rasulullah tak pernah tinggi suara dengan aku. Rasulullah tak pernah marah-marah saya. Rasulullah tak pernah membentak saya. Rasulullah tak pernah pukul saya. Ya salam, para penonton, ibu-ibu sekalian, 10 tahun ni, bukan 10 hari. Ya Allah, betapa hebatnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas cerita ada satu masa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi satu tugasan kepada Anas. Nabi tengok Anas sedang bermain-main dengan sahabat-sahabat dia. Anas tak buat arahan ataupun kerja yang Nabi suruh buat. Adakah Nabi marah? Nabi tak marah, tuan-tuan dan puan. Contoh yang kedua, daripada sahabat yang bernama Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Jabir kata waktu itu dia usia kanak-kanak. Dia kata pada satu ketika selepas salat, kalau saya tak salah dalam riwayat selepas salat zuhur, Nabi SAW bila selesai salat zuhur, Nabi pun berlalu. Nabi pergi bersalam dan Nabi menyantuni kanak-kanak itu. Nabi salam seorang-seorang. Dan Jabir kata, bila tiba giliran aku, Nabi salam dengan aku rasa tangan Rasulullah yang mulia itu begitu sejuk dan begitu harum, wangi. Tangan Rasulullah seperti baru lepas Nabi mencelup dalam kotak wangian ataupun dalam bekas wangian. Ini contoh yang bagaimana Rasulullah menyantuni dengan kanak-kanak. Nombor satu, jangan lupa kita beri masa yang berkualiti. Yang kedua, kita mesti sentiasa memberi telinga kita kepada mereka. Kita mendengar apa juga yang mereka nak ceritakan kepada kita. Dan nombor tiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan lupa anak-anak inilah merupakan aset kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan anak inilah ya yang akan mendoakan kepada kita bila kita tak ada di atas dunia ini. Anak kita inilah yang doakan kebahagiaan kepada kita di dunia dan di hari akhirat. Sejam bersiaran, semoga memberi manfaat buat anda semua. Setinggi penghargaan di atas kesetiaan anda menonton Nona dan jutaan terima kasih kepada pasangan Amir Hafiz Izzuddin Amir Sharifuddin dan Dr. Nurul Izrini Ihsan kerana sudi menerima kunjungan kami minggu ini. Seperti biasa, layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3_Nona. Manakala jika anda mempunyai sebarang komen maupun cadangan, bolehlah hantarkan ke alamat email nona@tv3.com.my. Pastikan temu janji anda bersama Mira minggu hadapan. Nona, inspirasi wanita buat semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
akan diberikan di masa kini, yang bekerja ya juga ibu dan istri. Cabaran ditangani semua demi diri